Baik, kita sambung pada hadis ataupun silsilatul hadis al-dhaif ataupun al-mawdu'. Hadis yang kedua, saya memilih hadis yang ke-23, iaitu hubbul watan minal iman. Qala al-Albani mawdu' silsilatul hadis al-dhaifah. Jadi hadis kedua ini sangat popular, sehingga kan kalau disimak dari segi keterangannya, terdapat banyak pendapat daripada para ulama, bermula daripada abad yang ke-9. Jadi saya mulakan pembahasan untuk hadis ini dimulakan pendapat daripada ulama yang berada pada abad yang ke-9. Adapun pada abad yang ke-9 ini, perbahasan tentang anjuran mencintai tanah air ini telah dijelaskan oleh dua orang ulama yang terkemuka, iaitu Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga Badruddin al-Aini dalam kitab mereka, iaitu Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari. Namun mereka menyebutkan bahawa hubbul watan ini, mereka menyebutkan dalam kitab mereka satu tajuk, meletakkan satu tajuk keutamaan ataupun hadis yang terdapat dalil keutamaan kota Madinah. Maksudnya kota Madinah itu disebut sebagai al-watan, al-watan mereka. Fathul Bari menyebut dalil pensyariatan mencintai tanah air dan anjuran merinduinya, iaitu bersabit dengan hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-2081. Hadis itu menyebut, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Humaid annahu sami'a Anasan radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fa absara darajatil Madinah awda'a naqatahu wa in kanat dabbah harrakaha. Dalam Umdatul Qari menyebut daripada Anas, Nabi SAW datang dari satu perjalanan, maksudnya hadis tadi, lalu melihat tembok Madinah. Sampai-sampai nampak tembok Madinah saja, Nabi SAW mempercepatkan untanya. Jika beliau menaiki haiwan, kenderaan, beliau akan melajukan lagi kerana kecintaan beliau terhadap kota Madinah, menunjukkan bahawa hubul watan ataupun kecintaan Nabi SAW terhadap tanah air itu ada pada waktu itu. Adapun pada abad yang ke-10, anjuran mencintai tanah air ini lebih berkembang kalimat tersebut dan lebih tegas lagi apabila bukan hanya kecintaan itu pada tanah air sahaja, tetapi merupakan kecintaan kepada tanah air itu merupakan sebahagian daripada iman. Kalimah ini menyebar dengan cepat sehingga masyarakat menganggap bahawa ia sebuah hadis, iaitu hubbul watan minal iman, itu seolah macam itu adalah satu hadis, padahal hadis yang pada abad yang ke-9 itu tidak menyebut kalimah itu secara matan itu secara matan itu, maksudnya hubbul watan minal iman itu tak ada pun. Jadi apabila sampai ke abad ke-10 ini, disemak oleh Al-Imam Al-Syekh Abdul Rahman As-Sakhawi dalam kitab beliau Maqasid Al-Hasanah fi bayanin
kasirin minal ahadis al-mashhurah fi al-asinah. Pada hadis nombor yang ke-386, beliau mengatakan bahawa hubbul watan minal iman lam aqif alaihi wa ma'nahu sahih. Dia menyebut bahawa saya belum menemui sumbernya. Sumber hadis tu tak ditemui, hubbul watan minal iman tu. Namun beliau sebut bahawa maksudnya tu baik, maksud baik. Tapi hadis tu masih belum tahu jalan ataupun salur galurnya. Namun apabila Asy-Syakawi setelah melakukan kajian terhadap hadis tersebut, dia membuat kesimpulan yang sangat unik. Ketika beliau menemukan teks-teks dalam kitab-kitab hadis, beliau tidak langsung menghukum. Apabila beliau tidak menemui tidak menemui dalam mana-mana teks hadis tentang hadis hubbul watan ini, beliau tidak langsung menghukumnya sebagai maudhu'. Begitu juga Syekh Jalaluddin As-Sayuti menyebut bahawa hadis hubbul watan minal iman lam aqif alaihi. Beliau menyebut dalam kitabnya Ad-Durar Al-Mustashirah. Beliau menyebut lam aqif alaihi, belum menemui sumbernya. Maknanya As-Sayuti dan juga Asy-Syakawi menyebut hanya sekadar belum menemui sumbernya. Tetapi beliau tidak meletakkan bahawa hadis itu palsu ataupun maudhu'. Seterusnya pada abad yang ke-11, berkata Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari dalam kitab Miqratul Mafatih, mengatakan juga hal yang sama. Beliau mengatakan bahawa cinta tanah air ini adalah ajaran yang benar menurut Islam. Dan beliau mengatakan bahawa al-watan itu disebut sebagai dengan mengartikan sebagai syurga. Maksudnya seolah macam ni, maksudnya mencintai syurga adalah sebahagian daripada iman. Dia memaksudkan bahawa al-watan itu maksudnya syurga. Dan beliau dalam kitab Miqratul Mafatih, beliau memecahkan kepada empat maksud al-watan itu sendiri, iaitu al-watan bererti syurga ataupun al-jannah. Dengan demikian, erti hubbul watan minal iman adalah mencintai syurga, tanda keimanan. Begitu. Yang kedua, beliau menyebut al-watan kembali kepada Allah, iaitu ar-ruju'u ila Allah. Yang ketiga, beliau menyebutkan erti al-watan itu dengan erti tempat keluarga atau warga yang kurang berkemampuan. Maksudnya tempat tinggal, maksudnya tempat mereka duduk di situ, tempat menyambung silaturahim, tempat untuk berkomunikasi, bermuamalah lah, gitu. Keempat, al-watan juga beliau mengertikan kota Mekah sebagai kota Mekah. Jadi dengan demikian, pengertian hubbul watan minal iman adalah mencintai Makkah sebahagian daripada iman. Kenapa? Sebab pengertian ini cukup kuat, kerana pengertian diertikan watan itu dengan kota Mekah itu cukup kuat,
dengan didukungi oleh riwayat yang lain tentang penjelasan Nabi SAW ketika hendak meninggalkan kota Mekah kerana kecintaan beliau terhadap kota Mekah. Yang disebut daripada riwayat Aisyah yang merasa sedih meninggalkan kota Mekah saat mereka pergi berhaji, pergi membuat haji. Kerana beliau mempunyai kenangan bersama Nabi SAW di kota tersebut. Maknanya mereka, Nabi SAW juga dan juga Sayyidah Aisyah ini merasa sedih disebabkan rindunya mereka terhadap al-watan. Jadi al-hubbul watan itu kenalah dengan pengertian watan itu kenalah dengan kota Mekah ini. Itu juga kalimah ataupun pengertian kota Mekah ini juga disetujui oleh Al-Ajluni dalam kitab beliau Al-Asrar Al-Marfu'ah halaman 108 hingga 180 hingga 183. Ibnu Alan Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1057 Hijrah dalam kitabnya Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin menjelaskan, sebahagian ulama mengatakan inilah yang dimaksudkan dengan hadis hubbul watan minal iman. Artinya selayaknya orang sempurna imannya memakmurkan negerinya dengan amal perbuatan yang baik dan berbuat baik kepada sesama mereka. Adapun banyak juga ulama yang mengertikan hadis hubbul watan ini bermaksud syurga. Lihat kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin. Adapun abad yang ke-12, Syekh Ismail Muhammad Ajluni mencantumkan hadis hubbul watan minal iman ini dalam kitabnya Kashful Khafa. Beliau menyebut pertama, hadis tersebut adalah hadis maudhu' berdasarkan keterangan As-Sanhani. Pertama. Yang kedua, pengertian hadis tersebut bermasalah kerana beliau menyatakan bahawa tidak ada persamaan antara cinta tanah air dengan iman. Maknanya tak ada persamaan lah kalau disebut sebagai cinta tanah air adalah sebahagian daripada iman. Maksudnya tidak ada persamaan. Cinta tanah air berbentuk keduniaan. Adapun cinta yang berkaitan dengan iman ini sepatutnya cinta kepada satu berbentuk akhirat, bukan berbentuk material, cinta tanah air ini. Kerana apa? Kerana dalam surah An-Nisa ayat 66 dikatakan orang-orang munafik enggan berangkat perang kerana mereka mencintai tanah air mereka, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'ala sebut, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ta'ala sebut. Begitu juga dalam Al-Baqarah ayat 246 menyebutkan begitu juga, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alayhimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin.
Ayat inilah menjadi dasar kepada pendapat Asyakhawi yang menyatakan bahawa hadis hubbul iman, hubbul watan minal iman punya pengertian yang sahih. Namun pertentangan ataupun pertelagahan pemahaman tentang hadis hubbul watan ini hanya muncul apabila perkataan al-watan itu diletakkan sebagai tanah air di dunia. Kalau kita letakkan ataupun kita maksudkan bahawa tanah air itu adalah tanah air di dunia, maka kita akan jumpa pertentangan. Namun apabila kita nak menghilangkan pertentangan itu, maka al-watan itu kita artikannya dengan syurga, iaitu mencintai syurga tanda keimanan. Ataupun al-watan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut oleh para ahli tasawuf. Ataupun al-watan itu kita artikan kepada kota Makkah. Kerana apa kota Makkah ini? Maknanya pengertian al-watan ini pertama disebut amat kuat diartikan dengan kota Mekah disebabkan hadis tadilah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang merasa sedih meninggalkan Mekah saat berhaji. Dan Al-Ajluni lebih setuju dengan pendapat Al-Watan ini, mengatakan bahawa maksudnya adalah kota Mekah. Lihat Kashful Khafa 1/398. Adapun pada abad yang ke-14, Syekh Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi menjelaskan hadis tentang kedatangan Nabi SAW ke Madinah yang disertai dengan perasaan bahagia. Sebagaimana juga penjelasan yang disebut oleh Imam Al-Asqalani dan juga Imam Syekh Al-Aini. Namun Syekh Jamaluddin Al-Qasimi yang wafat pada tahun 1332 Hijrah dalam kitabnya Qudwatul Tahdis mengatakan bahawa hadis hubbul watan ini merupakan salah satu hadis yang palsu yang sangat terkenal pada saat itu. Isinya menyesatkan dan memberi bahaya kepada persatuan Islam dan ikatan keimanan. Sebab apa? Sebab beliau mengatakan bahawa hadis ini akan mendorong umat Islam yang berada di, contoh macam berada di satu tempat, merasa lebih mulia berbanding di tempat yang lain, ataupun sebaliknya. Padahal seharusnya umat Islam bersatu dalam ikatan keislaman sahaja, bukan ikatan tanah air. Maksudnya negara aku cinta negara aku. Contoh macam Suria ataupun Syria, dia mencintai negara dia Syria. Adapun orang Mesir mencintai negara dia orang Mesir. Jadi inilah Syekh Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan bahawa memberi perpecahan, isinya sesat dan memberi perpecahan dalam kesatuan Islam. Sepatutnya ikatan itu hanya diikat dengan ikatan keislaman dan keimanan sahaja. Kerana apa? Ikatan keislaman itu lebih didahulukan dibandingkan dengan ikatan kesukuan. Maksudnya apabila ada watan, maka ada namanya kesukuan. Ini disebut dalam kitab Qudwatul Tahdis min fununil mustalahah al-hadis, muka surat 155. Adapun pada abad yang ke-15, Syekh Nasaruddin Al-Albani yang wafat pada tahun 1420 Hijrah mencantumkan hadis pada nombor 36.
Dia mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis maudhu'. Beliau mengatakan makna pernyataan tersebut, beliau menyebut dalam kitabnya, dalam kitab Silsilatul Hadis Ad-Dha'ifah, beliau menyebut makna pernyataan tersebut tidak benar kerana cinta tanah air sama seperti cinta diri sendiri, harta dan lain-lain. Semua itu alamiah pada manusia. Cinta tanah air tidak perlu mendapat pujian dan tidak pula ia merupakan kemanisan iman. Disebut begitulah. Beliau berkata pula, sambung lagi, bukankah semua manusia sama-sama memiliki kecintaan semacam ni? Tak ada beza ataupun tidak ada perbezaan antara orang mukmin dan juga orang kafir. Silsilah al-hadis ad-dha'ifah, muka surat 1/110. Wallahu